perhatikan gambar di bawah ini, apa yang dapat kamu perhatikan? Ada matahari dan juga suasana di tepi tasik. Cikgu. Saya tahu, cikgu. Biarlah saya terangkan. Baiklah, kamu terangkan. Dalam gambar ini terdapat dua komponen. Satu komponen benda hidup dan satu lagi komponen benda bukan hidup dalam alam semula jadi ni, iaitu di tepi tasik ni, cikgu. Komponen benda bukan hidup ini terdiri daripada matahari. Kedua, terdiri daripada awan, cikgu. Yang ketiga pula terdiri daripada batu di situ dan juga semestinya air tasik. Manakala komponen benda hidup, cikgu, dalam gambar ini terdiri daripada yang pertama manusia yang sedang memancing tu, cikgu. Yang kedua adalah ikan yang sedang melompat di permukaan tasik. Dan yang ketiga, tumbuhan hijau di kawasan sekitar tasik. Pandai betul kamu ni. Jadi kita akan lihat selepas ini adalah benda bukan hidup dan juga benda hidup sekitar tasik ini. Jom kita lihat. Cuba kamu perhatikan semula di kawasan tasik tadi. Terdapat komponen benda hidup dan juga komponen benda bukan hidup. Di kawasan tasik ini tentulah terdapat benda hidup seperti tumbuhan hijau dan juga haiwan-haiwan lain. Semestinya kadang-kadang kita akan jumpa itik yang sedang berkuik. Kita akan jumpa serangga seperti belalang yang sedang mencari kutu daun. Dan juga kita akan jumpa seekor atau beberapa ekor katak yang sedang menguak. Cuba kamu perhatikan kawasan di atas permukaan tasik ini. Terdapat seekor helang yang sedang berterbangan mencari mangsanya. Kemungkinan ikan yang sedang melompat di atas permukaan air ini menjadi mangsa kepada helang tersebut. Helang dan juga ikan itu merupakan komponen benda hidup dan interaksi antara organisma ini dikenali sebagai apa ya? Helang sebagai pemangsa, manakala mangsanya pula adalah ikan. Jadi interaksi antara mereka berdua ini dikenali sebagai mangsa-pemangsa, iaitu hubungan antara haiwan yang kena makan dan haiwan yang memakan mangsa. Maka kita dapat rumuskan melalui suasana di sekitar kawasan tepi tasik itu merupakan satu ekosistem. Apa maksud ekosistem? Mengapa cikgu cakap itu adalah ekosistem? Ini adalah kerana ekosistem merupakan interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi. Alam semula jadi ini adalah seperti contoh tasik yang kita bincangkan sebentar tadi. Manakala benda hidup pula merupakan seperti binatang, tumbuhan dan juga manusia. Manakala benda bukan hidup dalam suasana tasik itu adalah seperti batu. Ada juga matahari, awan dan juga komponen yang lain adalah seperti tanah. Baiklah, kalau kita perhatikan kawasan tasik ini, seperti mana yang cikgu katakan bahawa ekosistem ini terdiri daripada benda hidup. Manakala benda hidup dalam ekosistem itu pula boleh dikelaskan pula kepada tiga organisma, iaitu pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Mari kita imbas kembali apa maksud pengeluar, pengguna dan juga pengurai di sini. Mari kita lihat kawasan tepi tasik tadi yang merupakan satu ekosistem. Organisma di dalam ekosistem boleh dikelaskan kepada pengeluar, pengguna dan juga pengurai.
pengeluar di kawasan tasik ini biasanya adalah organisma yang boleh membuat makanannya sendiri. Siapa agaknya? Pandai pun, iaitu tumbuhan. Tumbuhan menjalankan proses fotosintesis untuk membina makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian tumbuhan di kawasan tepi tasik ini kemungkinan akan dimakan oleh pengguna pertama, iaitu dikenali sebagai pengguna primer. Saya bagi contoh, mungkin adalah belalang, organisma yang memakan tumbuhan itu tadi. Jadi organisma ini memakan tumbuhan. Jadi serangga seperti belalang ini merupakan haiwan herbivore. Haiwan herbivore seperti belalang ini akan dimakan oleh pengguna sekunder. Agaknya siapa agaknya? Sebagai contoh, kemungkinan katak. Katak ini adalah sejenis haiwan karnivor yang memakan pengguna primer tadi, iaitu memakan belalang. Kemudian pengguna sekunder seperti katak ini kita kenalikan dia, kita boleh kenalkan dia sebagai carnivore primer, iaitu yang memakan pengguna primer seperti belalang. Carnivore primer ini, iaitu pengguna sekunder ini, kemungkinan akan dimakan oleh haiwan yang lebih besar saiznya, iaitu seperti helang. Helang ini merupakan pengguna, tetapi merupakan pengguna setia, iaitu haiwan karnivor sekunder yang memakan pengguna sekunder primer yang pertama tadi, iaitu katak. Saiznya biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan juga sekunder. Kemudian apa yang terjadi pada suatu hari nanti, semua tumbuhan dan juga haiwan akan mati. Kemudian organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan yang mati kepada bahan yang lebih ringkas ataupun nutrien ini dikenali sebagai pengurai. Jadi dalam suatu ekosistem itu, organisma ini dikelaskan sebagai pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Jadi hubungan di antara makanan dalam organisma ini dikenali sebagai rantai makanan. Daripada kawasan ekosistem di tasik itu, kita dapati terdapat hubungan makanan antara organisma yang membentuk rantai makanan tadi. Rantai makanan ini akan membentuk satu siratan makanan. Bermaksud di sini gabungan beberapa rantai makanan yang akan membentuk satu siratan makanan. Di sini berlakunya aliran tenaga. Apa maksud aliran tenaga? Aliran tenaga merujuk kepada proses perpindahan tenaga kimia atau tenaga haba dari satu aras trofik ke aras trofik yang lain apabila berlakunya situasi makan dan dimakan dalam rantai makanan sebentar tadi, penguraian dan perebutan organisma dalam sesebuah ekosistem. Dan daripada sini, tenaga kimia akan disimpan manakala tenaga haba akan dibebaskan. Jadi anda fahamkan apa itu aliran tenaga dalam ekosistem? Maksud ekosistem, apakah komponen yang terkandung dalam ekosistem dan juga bagaimanakah hubungan makanan antara organisma terbentuk dan akan membentuk satu lagi gabungan beberapa rantai makanan. Di situlah terdapatnya aliran tenaga dalam ekosistem, iaitu tenaga kimia akan disimpan manakala tenaga haba akan dibebaskan. Sekian daripada saya, Cikgu Tuti.